Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jom belajar sama cikgu. Dalam video kali ini kita akan teruskan bab 2 ekosistem dengan menumpukan kepada 2.3 faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Objektif pembelajaran ialah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Kriteria kejayaan di akhir PDP, pelajar dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Pelajar juga dapat meramalkan perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan antara populasi. Antara faktor yang menyebabkan saiz populasi berubah ialah yang pertama, serangan penyakit, kedua, kehadiran pemangsa, ketiga, sumber makanan dan keempat, perubahan cuaca. Kita lihat serangan penyakit. Populasi haiwan dan tumbuhan menurun apabila diserang wabak penyakit. Sebagai contoh, penyakit selesema burung yang menular di kawasan ternakan ayam dan penyakit mozaik tembakau di ladang tembakau. Seterusnya, kehadiran pemangsa. Saiz populasi sesuatu organisma hidup dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya. Sebagai contoh, saiz populasi kuda belang di ekosistem savana berkurangan dengan kehadiran pemangsanya seperti singa. Faktor yang seterusnya ialah sumber makanan. Jika sumber makanan semakin berkurangan, haiwan-haiwan boleh diancam kepupusan. Sebagai contoh, panda bergantung pada pokok buluh sebagai sumber makanan utamanya. Penerokaan kawasan hutan telah menyebabkan sumber makanan dan habitatnya musnah. Contoh lain ialah saiz populasi burung gagak di Malaysia meningkat disebabkan sisa makanan yang terlalu banyak. Faktor yang terakhir ialah perubahan cuaca. Kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Kesannya, populasi tumbuhan dan haiwan akan menurun. Sekarang kita akan lihat perubahan dalam ekosistem. Perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, migrasi haiwan dan saiz suatu populasi yang menurun atau meningkat boleh mengganggu keseimbangan antara populasi. Sekarang kita lihat kekurangan bekalan air. Padi merupakan tanaman yang memerlukan air yang banyak. Sekiranya kemarau berpanjangan berlaku, perubahan dalam ekosistem seperti ini akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. Siratan makanan akan terjejas disebabkan oleh populasi pengeluar iaitu padi berkurangan. Seterusnya, perubahan saiz populasi. Saiz suatu populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan oleh perubahan suatu populasi yang lain. Sebagai contoh, kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan beluncas mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Sekarang kita lihat kesan serangan belalang juta. Pada tahun 2015, wilayah selatan Rusia telah diserang oleh belalang juta dan memusnahkan tanaman. Ladang jagung seluas 800 hektar telah musnah dalam masa beberapa jam sahaja. Pelajar-pelajar, kamu betul-betul faham ke? Jom uji minda kamu. Sekarang, cuba kamu ingatkan kembali, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi? Cikgu, saya nak cuba serangan penyakit dan kehadiran pemangsa. Betul ke cikgu? Cikgu, saya nak jawab sumber makanan dan perubahan cuaca. Betul ke tu? Wow, very good. Tahniah, bijak pelajar cikgu. Sekarang cuba kamu jawab soalan ni. Tanaman kubis di kebun Pak Ali diserang penyakit. Jadi, saiz populasi kubis akan apa?
Ya, berkurang kerana banyak pokok kubis. Betul, mati akibat penyakit. Soalan yang kedua ialah, Pak Abu membela burung hantu di kebun kelapa sawitnya. Saiz populasi tikus akan berkurang kerana burung hantu ialah pemangsa yang makan tikus. Soalan yang ketiga, Fizi memberi makanan yang mencukupi kepada ikan yang diternak di dalam sangkarnya. Jadi, saiz populasi ikan akan bertambah kerana ikan-ikan sihat dan tidak mengalami kebuluran. Soalan yang keempat ialah, bekalan air di sebuah ladang jagung terputus akibat kemarau. Jadi, saiz populasi jagung akan berkurang kerana banyak pokok jagung mati akibat kekurangan bekalan air. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.